sejahtera kepada Yang Berhormat Puan Putih dan kawan-kawan sekalian. Dalam video ini, mewakili kumpulan saya, kumpulan 27 yang terdiri daripada 12 orang dan mereka adalah Nama yang Mingjie hari ini akan membincangkan tentang tarian Singa. Nama saya Wong Yuki dan hari ini saya akan membincangkan sejarah tarian Singa. Nama saya Wen Kaishen dan hari ini saya akan membincangkan tentang jenis-jenis tarian Singa. Nama saya ialah Yang Zhishan. Hari ini saya akan membincangkan tentang lambang dan ciri-ciri tarian Singa. Nama saya ialah Bima. Saya akan membentangkan konklusi tarian Singa. Nama saya Zakaria dan saya akan berbincang tentang tarian kuda kepang. Selamat sejahtera. Nama saya bernama Yong Kento dan saya akan cerita pasal sejarah tarian kuda kepang hari ini. Nama saya ialah Bima. Saya akan membincangkan tentang peralatan dan penari yang diperlukan untuk tarian kuda kepang. Nama saya Izong Hong dan hari ini saya akan membincangkan tentang cara permainan kuda kepang. Nama saya Wong Chen. Saya akan membincangkan tentang kondisi kajian tarian kuda kepang di Malaysia. Nama saya Iman Kit dan hari ini saya akan membincangkan tentang konklusi di dalam kajian ini. dan saya Wendy akan membincangkan tentang konsep tamadun, tamadun Islam dan tamadun Cina. Tamadun bererti kemajuan atau civilization. Perkataan tamadun adalah dari bahasa Arab yang telah diterima pakai sebagai salah satu daripada perkataan dalam bahasa Melayu. Perkataan lain yang boleh digunakan bagi menunjukkan erti tamadun ini seperti umran, hakhara dan madaniyah. Dari sudut istilah, tamadun Islam artinya kemajuan yang telah dicapai oleh umat Islam dalam aspek kerohanian dan kebendaan dengan berpandukan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah SAW. Tamadun Islam menekankan kepada kemajuan dan kerohanian secara serentak. Dan tamadun Islam juga lahir daripada agama Islam sendiri. Dalam perkataan lain, agama Islamlah yang melahirkan tamadun Islam. Berbeza dengan tamadun-tamadun lain yang melahirkan agama mereka. Manakala, tamadun Cina dipercayai bermula kira-kira pada milenium ke-6 sebelum Masyihi dan merupakan salah satu tamadun yang tertua di buka bumi selain daripada tamadun Mesir, Mesopotamia, India dan tamadun Yunani. Sifat keterbukaannya dalam berinteraksi dengan tamadun-tamadun lain, integrafik dan dinamik menyebabkan menjadi lebih mampan walaupun pernah dicabar oleh tamadun-tamadun lain. Walaupun mengalami perubahan-perubahan dalam proses pengembangan yang panjang, namun identitinya dikekalkan sebagai satu tamadun berkesinambungan dan kekal pada keseluruhannya. Tarian Singa adalah sebahagian daripada tarian tradisional dalam adat warisan masyarakat Cina yang mana penari akan meniru pergerakan singa dengan menggunakan kostum singa. Kostum singa itu dimainkan oleh dua penari iaitu seorang memainkan di bahagian hadapan dengan menggerakkan kepala kostum. Manakala pasangan penari akan memainkan bahagian belakang kostum singa tersebut. Kedua-dua penari itu akan bergerak seakan-akan singa di atas pentas yang disediakan. Tarian singa ini akan diiringi oleh gong, drum, dentuman, mercun dan dikatakan bahawa tua. Tarian singa ini sudah menjadi budaya orang Asia berketurunan Cina dan dimainkan di negara China, Jepun, Korea, Thailand, Vietnam, Indonesia, Singapura dan Malaysia. Menurut cerita dongeng dahulu kala pula, di sebuah kampung di negara China, tarian singa ini dimainkan untuk menakutkan raksasa yang dipercayai gelap untuk merosakkan dan memudaratkan manusia serta tanaman. Akhirnya, raksasa itu berlari pergi dari kawasan yang diganggunya kerana takutkan singa yang bertopengkan kostum tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat di sana percaya bahawa singa mempunyai kuasa ajaib dan boleh mendatangkan tua. Biasanya, tarian singa ini diadakan untuk merayakan Tahun Baharu Cina.
Ia dimainkan semata-mata sebagai hiburan tradisi turun-temurun dan tidak lagi dikaitkan dengan raksasa yang tidak pernah wujud itu. Justeru, tarian singa turut diadakan bagi meraihkan majlis perkahwinan, ulang tahun kelahiran, pembukaan perniagaan dan banyak lagi sambutan lain. Ada juga yang guna untuk secara keagamaan mereka atau menghalau semangat jahat. Walaupun tarian singa ini sinonim dengan masyarakat Cina, sudah ramai yang bukan Cina menjadi penari tarian singa ini, termasuklah orang Melayu, India dan Siam. Penyertaan berbagai kaum ini turut merapatkan hubungan antara etnik dan seterusnya mengukuhkan perpaduan nasional. Tarian singa atau barongsai memang tidak dapat dipisahkan dari perayaan Imlek, kerana hubungan mereka dengan asal-usul dari perayaan Imlek ini. Suara keras dari muzik yang mengiringi tarian barongsai juga dipercaya akan mengusir nasib buruk dan roh jahat saat para penari. Barongsai melakukan gerakan-gerakan atraktif yang membuat tubuh singa meliuk-liuk dengan lincah. Tarian singa ada dua jenis, yakni singa utara yang memiliki surai iklan dan berkaki 4, dan satu lagi ialah mirip singa berketimbang singa selatan yang memiliki sisik serta jumlah kaki yang bervariasi antara 2 atau 4 kaki. Tarian singa ditari dengan pergerakan yang mengarut gatal, gemetar rambut, menjilati rambut dan sebagainya. Tarian singa terdiri daripada dua jenis, iaitu singa utara dan singa selatan. Singa utara memiliki surai ikal dan berkaki 4. Penampilan singa utara kelihatan semula jadi dan mirip singa berbanding dengan singa selatan yang memiliki sisik serta jumlah kaki yang bervariasi antara 2 atau 4. Kepala singa selatan dilengkapi dengan tanduk sehingga kadangkala mirip dengan binatang kilin. Gerakan antara singa utara dan singa selatan juga berbeza. Bila singa selatan terkenal dengan gerakan kepalanya yang keras dan melonjak-lonjak sering dengan tabuhan gong dan tambur. Gerakan singa utara cenderung lebih lincah dan penuh dinamikan kerana memiliki 4 kaki. Tarian singa membawa lambang dan ciri-ciri yang berkaitan dengan alam sekitar. Tarian ini selalu dipersembahkan sebagai istiadat atau upacara untuk membuang semangat jahat dan meminta tuah. Tarian ini juga melambangkan kepribadian dan kemegahan sesuatu bangsa. Singa tersebut telah menggunakan pelbagai warna seperti merah, hitam, kuning, putih dan hijau. Kepala kostum mempunyai mata yang besar dan mempunyai sisik serta sebatang tattoo di hadapan kepalanya. Selain itu, tattoo yang berbentuk seperti burung phoenix melambangkan simbol untuk hidup dan regenerasi yang dikaitkan dengan mewakili unsur perempuan. Hidung singa yang biasanya berwarna hijau melambangkan keberuntungan dan kemakmuran. Tulang belakang merupakan ular, pesona dan kekayaan. Telinga dan ekor mewakili kebijaksanaan dan keberuntungan. Punuk belakang kepala merupakan kura-kura yang melambangkan umur panjang. Dahi dan jenggot berasal dari naga, mewakili kekuatan, kepimpinan dan unsur laki-laki. Biasanya, tarian singa dimain oleh pelajar yang mempelajari kungfu. Oleh itu, sekolah kungfu mempunyai gaya tersendiri. Akhirnya, tarian singa adalah aktiviti hiburan dan mempunyai seni yang unik. Bangsa Cina sangat memuja singa dan singa sebagai simbol tua. Sehingga hari ini, tarian singa telah menjadi satu aktiviti penting pada perayaan-perayaan mereka. Tarian ini selalu dipersembahkan sebagai istiadat upacara membuat semangat jahat dan upacara meminta tuah. Hal ini menunjukkan rakyat bangsa Cina memberikan keutamaan kepada tradisi mereka. Berdasarkan kepercayaan kaum Cina, tarian singa bukan hanya sekadar untuk menghibur, sebaiknya dipercayai mampu membawa tuah pada masa akan datang. Di Malaysia, rakyat Melayu kita telah mengadakan persembahan tarian Cina pada majlis persandingan pasangan pengantin mereka di Melaka. Hal ini membuktikan semangat satu Malaysia pada rakyat Malaysia.
Salah satu tarian yang dibawa oleh penghijrah-penghijrah dari Indonesia ke Tanah Melayu ialah permainan kudang kepang. Dia adalah sejenis tarian pahlawan berkuda yang berasal dari Jawa, Indonesia. Permainan kuda kepang biasanya dipersembahkan di tempat terbuka atau di atas pentas yang besar. Permainan ini biasanya dimainkan di majlis perkahwinan atau di majlis keramaian. Tarian ini memegang hubungan yang kukuh dengan makhluk rohani. Sebelum tarian bermula, Tok Bomo akan membakar kemenyan dan membaca jampi untuk memberikan tenaga kepada kuda-kuda. Setiap penari akan naik ke atas kuda masing-masing. Rentak muzik bermula dengan perlahan. Setiap penari akan menunggang dan memacu kuda menurut pola yang ditentukan oleh rentak dan irama lagu itu. Ketika muzik menjadi lebih pantas, kuda-kuda akan menderap dengan lebih laju. Penari-penari boleh melakukan pergerakan yang aneh dan luar biasa seperti bersilat dan sebagainya. Semasa penari dalam keadaan sedemikian, bunyi-bunyian yang mengiringi tarian ini akan bertambah rancak. Penari-penari menari selama 2 jam sehingga mengalami keadaan berkaya. Mereka akan bermimpi menunggang kuda yang benar. Pada satu masa, Tok Bomo akan mengarah pengawal-pengawal dan ditempatkan di setiap sudut gelanggang untuk menangkap dan merabahkan mereka ke tanah, dan seterusnya Tok Bomo akan membaca jampi untuk memulihkan mereka. Tarian kuda kepang ialah satu seni dan tarian tradisional yang semakin ditelan zaman. Kuda kepang juga dikenali sebagai jaran kepang dan kudos lumping. Menurut orang Jawa, jaran bermaksud kuda dan kepang bermaksud anyaman. Seterusnya, tarian kuda kepang juga merupakan sebuah tarian pahlawan dan tarian ini menampakkan pengaruh Jawa dan Islam. Pengaruh Jawa dapat terlihat pada pakaian penari-penari tersebut, manakala pengaruh Islam tersimpul dalam cerita tarian kuda kepang. Selain itu, tarian kuda kepang juga mengisahkan peristiwa peperangan dalam zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang penuh kegagahan dan ketangkasan untuk memperjuangkan Islam. Kononnya, kuda kepang dicipta di negara Jawa sempena dengan usaha 9 orang wali yang juga dikenali sebagai Wali Songo yang menyebarkan agama Islam ke kampung kawasan pedalaman. Kuda kepang dipersembahkan dan dimainkan di tempat terbuka seperti di atas pentas yang besar. Sebelum tarian bermula, Tok Bomo akan membakar kemenyan dan membaca jampi untuk memberi tenaga kepada kuda-kuda. Beliau menggunakan telur mentah, bunga, rumput dan air untuk persembahan. Dikawali oleh seorang dayang yang melecupkan pecut untuk menentukan rentak tarian. Setiap penari akan naik ke atas kuda masing-masing. Apabila muzik mula bergema, penari-penari yang dipimpin oleh dayang itu masuk ke gelanggang. Rentak muzik bermula dengan perlahan dan agak membosankan. Setiap penari akan menunggang dan memacang kuda menurut pola yang ditentukan oleh rentak dan irama lagu itu. Ketika muzik semakin pantas, kuda-kuda akan menderap dengan lebih laju. Penari-penari boleh melakukan pergerakan yang aneh dan luar biasa seperti bersilat, mencom, melompat-lompat setinggi 6 kaki dan sebagainya. Semasa penari dalam keadaan sedemikian, bunyi-bunyian yang mengiringi tarian ini akan bertambah rancak. Kononnya, jika alunan muzik tidak rancak, penari-penari akan menerkam atau menendang pemain muzik seakan kuda yang sedang berang. Penari-penari menari selama 2 jam sehingga mengalami keadaan bersawai terpukau dengan kehebatan pergerakan mereka. Ketika mabuk, mereka kadang akan bermimpi menunggang kuda yang benar-benar sambil menari-nari dengan iringan muzik. Jika keadaan liar dan bertambah tidak dapat dikawali, Tok Bomo akan mengarahkan pengawal-pengawal yang ditempatkan di setiap sudut gelanggang untuk menangkap dan merebahkan mereka ke tanah, dan Tok Bomo akan membaca jampi untuk memulihkan mereka. Peralatan yang diperlukan untuk permainan kuda kepang ialah alat muzik yang terdiri daripada 5 buah angklung. Angklung diperbuat daripada buluh dan rotan yang boleh didapati daripada kawasan persekitaran. Angklung bersaiz segi 4 dan ianya dimainkan dengan cara menggoyang dan mengguncang buluh tersebut.
Bagi buluh yang kecil, apabila diketuk dan akan mengeluarkan bunyi nyaring. Manakala buluh yang besar akan mengeluarkan bunyi bergema dan dari kombinasi kedua-dua bunyi ini akan menghasilkan bunyi yang indah dan menarik. Perkakas lain yang digunakan ialah sebuah gendang. Gendang ini diperbuat daripada kayu leban dan kulitnya daripada kulit lembu. Kulit lembu diperoleh daripada saki-baki kulit lembu yang dikorbankan semasa Hari Raya Haji. Kulit lembu ini dikeringkan sementara pengikatnya diperbuat daripada rotan. Gendang mempunyai panjang diameter lebih kurang 3 kaki. Gendang ini dipalu mengikut irama yang tertentu. Peralatan lain yang digunakan ialah pecut. Pecut diperbuat daripada buluh dan tali. Kedua-duanya dipintal menjadi satu. Fungsi pecut adalah untuk mengarah dan mengawal permainan atau penari kuda kepang. Seterusnya, peralatan terpenting ialah kuda-kuda. Ianya diperbuat daripada kulit lembu, dibentuk menyerupai kuda dan diwarnakan merah, putih atau kelabu. Selain itu, perkakas lain ialah tali sepanjang 30 meter. Tali sepanjang ini digunakan untuk dijadikan pagar bagi mengelak penari kuda kepang yang mabuk berkeliaran dan mudah untuk bomoh mengawalnya. Alat-alat lain ialah gong. Gong apabila dipalu akan mengeluarkan bunyi dan menyebabkan lagi bunyi muzik pengiring. Selain daripada itu, tarian kuda kepang memerlukan sekurang-kurangnya 25 orang seperti 9 orang penari, 5 orang pemain muzik, 2 orang yang bertindak sebagai bomoh pemulih dan 5 hingga 15 orang penjaga kawasan. Bagaimanapun, dalam sesuatu persatuan, jumlah ahlinya adalah sebanyak 40 orang. Seorang daripada penari-penari itu bertindak sebagai pemimpin yang dipanggil danyang. Penari-penari biasanya berpakaian seragam. Kini di Malaysia, persembahan tarian kuda kepang boleh dilihat di majlis perkahwinan, majlis rasmi dan aktiviti yang berkaitan dengan warisan budaya. Tarian ini mengandungi pengaruh Islam dan warisan budaya daripada Jawa, tetapi ia telah menjadi satu tarian tradisi di Malaysia. Tarian ini merupakan tarian pahlawan yang melambangkan kegagahan dan ketangkasan untuk memperjuangkan Islam. Tarian tradisi ini telah diwaris sampai hari ini sejak abad ke-15 dan warisan ini diharap untuk dikekalkan pada masa depan. Tidak menafikan bahawa tarian singa dan tarian kuda kepang adalah tradisi yang bermakna kepada generasi yang akan datang. Oleh itu, pihak berkenaan haruslah mengambil tindakan untuk mengekalkan tradisi ini supaya tradisi ini tidak akan dipupuskan. Misalnya, peranan media massa dan media cetak perlu aktif menyiarkan setiap pertunjukan tarian tradisional dan kebudayaan kepada masyarakat, terutamanya dalam akhbar dan juga majalah. Selain itu, pihak kerajaan boleh mengadakan pameran dan aktiviti berasaskan tarian tradisional pelbagai kaum. Langkah ini akan mengalahkan pelancong asing serta memajukan industri pelancongan negara. Tambahan pula, ibu bapa merupakan peranan penting kepada anaknya agar menjadi telatan yang baik. Jadilah ibu bapa perlu mendidik anak-anak tentang asal-usul tarian tradisional. Jadilah generasi muda akan memahami kepentingan mewarisi tarian tradisional. Contohnya, ibu bapa mampu meluangkan masa untuk memupuk minat anak-anak atas tarian tradisional. Pihak-pihak yang bertanggungjawab haruslah bekerja sama untuk mengekalkan tarian singa dan tarian kuda kepang demi kesejahteraan dan perpaduan negara.